Menurut data pihak kerajaan Thailand yang dikeluarkan pada Hari Harimau Antarabangsa 2020, sekitar 130 ke 160 harimau berkeliaran di hutan Thailand dengan kepadatan populasi tertinggi di hutan barat Thailand. Data tersebut diketengahkan pada acara Raw for Thai Tiger yang dianjurkan oleh Jabatan Taman Negara, Hidupan Liar dan Pemeliharaan Tumbuhan dan Universiti Kasit Sat pada minggu lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Taman Negara, Hidupan Liar dan Pemeliharaan Tumbuhan, Prakit Wong Sriwatanakul berkata, program pemantauan menunjukkan bahawa 130 ke 160 harimau liar tinggal di hutan Thailand, jumlah tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Populasi harimau Thailand adalah tertumpu di tempat perlindungan hidupan liar Tung Yai Nariswan, Huai Ka Kaing, iaitu pada sekitar 80 ekor. Di bawah program pemeliharaan semasa Thailand, ianya diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan populasi harimau di dua kompleks hutan iaitu di Dong Payayen Ko Yai dan Po Kio. Prakit berasa optimis dengan keanekaragaman hayati kedua kompleks hutan yang dapat membantu meningkatkan populasi harimau sebanyak 50% pada tahun 2022. Umat Islam Thailand menyambut Aidil Adha dengan mengamati amalan Islam di tengah wabak coronavirus. Pejabat Syekhul Islam atau Jularaja Montri telah menetapkan hari Jumaat lepas sebagai Hari Raya Aidil Adha yang dikenali masyarakat Islam tempatan sebagai Hari Raya Haji. Di Patani dan juga komuniti lain di selatan yang majoriti Muslim, umat Islam menyertai solat subuh di masjid untuk menyambut Lebaran Haji. Semasa perayaan, orang-orang Muslim pulang ke rumah untuk merayakan perayaan korban mengikut adat istiadat Islam. Para biasanya, masyarakat Islam akan menyembelih kambing atau lembu dan seterusnya dikongsikan daging korban dengan keluarga dan jiran mereka yang beragama Islam. Menjadi salah satu destinasi pelancongan paling terkenal di dunia, Pulau Bali di Indonesia akan dibuka kembali untuk pelancong domestik kerana jumlah jangkitan COVID-19-nya kini semakin menurun. Semua hotel dan penginapan diarahkan wajib mematuhi protokol kesihatan dalam pencegahan coronavirus baru. Pihak kerajaan mengutamakan kesihatan para pengunjung serta memberi mereka rasa aman dan selamat. Sementara itu, Pulau Bali akan dibuka untuk para pelancong antarabangsa pada 11 September 2020. Sebilangan penduduk Bali menyatakan optimis mereka terhadap persiapan-persiapan mereka dalam pembukaan semula sektor pelancongan di pulau berkenaan kerana telah dilanda teruk akibat wabak coronavirus dalam beberapa bulan lalu. Pembukaan semula pelancongan Bali adalah sejajar dengan musim cuti sekolah yang akan datang, iaitu pada bulan Ogos. The sector has been hit hard due to the pandemic. Aidil Adha tahun ini disambut oleh umat Islam dengan semangat dan membawa makna yang besar dalam kehidupan. Kisah pengorbanan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail
menjadi teladan bagi umat Islam dalam menghadapi cabaran harian. Tahun ini menyaksikan umat Islam di Malaysia merayakan Aidiladha dalam keadaan norma baru berikutan wabak COVID-19. Antara syarat yang ditetapkan untuk menyaksikan perayaan kali ini adalah untuk menghadkan jumlah orang yang hadir di rumah penyembelihan kepada tidak lebih dari 20 orang untuk seekor lembu dan tidak ada kenduri yang dibenarkan berdekatan dengan tempat korban binatang korban. Kunjungan rumah juga terhad kepada 20 orang pada satu masa. Dengan mereka yang hadir, dinasihatkan untuk tidak berjabat tangan. Walaupun dalam keadaan terkawal, umat Islam masih bersyukur kerana dapat menunaikan solat Aidiladha dan ibadah korban tanpa mengabaikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk membendung penyebaran wabak. Di beberapa negeri, solat diadakan dalam 2 sesi untuk mematuhi SOP selain memberi ruang kepada lebih ramai umat Islam untuk menunaikan solat bersama. Para jemaah masjid perlu mematuhi jarak fizikal, saringan suhu dan serungkup muka untuk menahan penyebaran coronavirus. Nasihat kepada masyarakat untuk mematuhi SOP juga ditekankan dalam khutbah Aidiladha tahun ini. Orang ramai diingatkan untuk bertanggungjawab dalam memastikan kawalan diri dan mematuhi semua arahan yang telah ditetapkan walaupun terdapat kelonggaran yang diberikan dalam tempoh Perintah Pemulihan Pergerakan Pemulihan RMCO. Di seluruh negara, acara korban dilakukan sepenuhnya mengikut peraturan. Anggota jawatan kuasa korban harus menjalani pemeriksaan saringan suhu, pendaftaran dan memakai sungkup muka setiap saat. Polis dan pasukan sukarelawan juga membantu memantau pematuhan SOP dalam memastikan kelancaran upacara. Ribu orang semasa krisis keuangan global. Kementerian Tenaga Manusia sekali lagi mendesak syarikat-syarikat tempatan untuk meneroka atau mencari semua jalan sebelum memberhentikan pekerja. Menurut Jose Pentio, terdapat waktu-waktu tertentu mengejutkan para pekerja. Kerukan dalam ekonomi digital ini adalah kemahiran inovatif yang kreatif, inovatif dan unik. Kemahiran lain yang sangat penting yang berlaku dengan pantas dalam 5 tahun kebelakangan adalah pemikiran komputer dan mereka yang pakar dalam bidang analisis data. Analytics. Vietnam telah mewujudkan kawasan perlindungan untuk gajah-gajah liar bagi membantu binatang tersebut membiak dan memelihara mereka. Walau bagaimanapun, inisiatif ini juga menghadapi banyak cabaran. Habitat semula jadi gajah di Vietnam terjejas teruk kerana kawasan hutan kini semakin berkurangan. Gambar ini diambil oleh sekumpulan kaki tangan dari projek pemeliharaan gajah di Pusat Pemeliharaan Gajah Dak Lak. Gajah ketiga dalam projek ini gagal melahirkan walaupun pelbagai usaha telah dilakukan. Menurut Chong Chung, gajah berkenaan hamil ketika mereka melewati usia kesuburan puncak iaitu sekitar 13 hingga 15 tahun. Manakala bagi yang lebih tua harus melahirkan sekurang-kurangnya sekali untuk dapat membiak. Menurut statistik pusat tersebut, kawasan berkenaan kini dipantau dengan sekitar 5 kumpulan binatang liar, termasuk sekitar 100 binatang liar lain yang hidup di sekitar kawasan sempadan Vietnam Kemboja. Tetapi habitat gajah-gajah juga terancam akibat dari eksploitasi hutan yang tidak sah dan kualiti hutan yang menurun akibat kebakaran. Di wilayah Dak Lak, populasi gajah adalah besar, namun kebanyakan gajah-gajah tersebut adalah pada usia yang terlalu tua. Luan menjelaskan semasa memulakan penyelidikan, mereka telah bekerjasama dengan Zoo Belanda
dan Pusat Pemuliharaan Gajah Thailand dalam memilih 8 gajah yang dapat membiak. Sejak 2018, 3 ekor gajah telah hamil, tetapi semua bayi gajah berkenaan mati kerana ibu mereka terlalu tua ketika melahirkan. Gajah adalah simbol budaya yang unik di wilayah Daklak dan di wilayah Highland Tengah. Namun, menurut para pakar, jika tidak ada gajah bayi yang dilahirkan dalam 10 tahun ke depan, populasi gajah di kawasan tersebut akan lenyap. Kaki tangan Pusat Pemuliharaan Gajah Daklak masih dilakukan yang terbaik untuk menjadikan gajah tersebut membiak dan berharap gajah bayi pertama berjaya dilahirkan tidak lama lagi.